tuan-tuan dan puan yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah Ta'ala terhadap pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan bersama oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama berada ataupun hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima oleh Allah Ta'ala dan seterusnya dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan apabila kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi ini satu perjalanan kehidupan yang Allah Ta'ala masih lagi berikan kesempatan bersama kepada kita. Perjalanan kita sama, perhentian kita sama. Sudah pastinya akan sama dalam hidup ini. Justru itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aliyah Pasir Masjid Abu Baidullah ini atas inisiatif yang diambil hasil daripada tawaran yang saya berikan. Kita cuba mulakan satu kuliah duha untuk kita perbanyakkan lagi, semarakkan lagi majlis ilmu kita di Bandar Jasin ini, khususnya dalam masjid ini. Mudah-mudahan perkara ini menjadi satu kebaikan masyarakat bersama, insya-Allah. Saya nyatakan bahawa bila kita pergi kedai barang banyak, maka kita akan banyak pilihan. Bila kita pergi kedai yang serba tak lengkap, akhirnya itulah mungkin barangkali pertama kali kita singgah dan kita akan singgah buat kali kedua. Kerana dia tidak mampu menarik kita untuk berada di situ semula. Justru itu saya berbincang dengan Tuan Haji Isa, kita perlu adakan juga perkara ini, mudah-mudahan dia menjadi satu titik mula bagi kita. Ada perkara dalam hidup ini kita buat, kita kena tanya orang ramai, pendapat ramai. Ada benda dalam hidup ini kita buat, kita tak perlu tanya orang ramai. Kalau tanya orang ramai dia jadi lebih sulit. Dan nak buat pemungutan suara di Raja Syed, perlu tak masjid yang mengadakan kuliah duha? Bukan kecil punya dia. Mungkin kita juga memerlukan 800 juta untuk mengadakan kuliah duha kita. Boleh faham? Saya buat satu perumpamaan, ada benda perlu dibincangkan. Contoh dalam sebuah masyarakat, benda kita nak buat satu benda, kita boleh bincangkan untuk mendapat feedback ataupun gambaran pandangan semua. Ada benda kita terpaksa buat tanpa ada kompromi, itu yang kita buat, mereka terpaksa terima. Contohnya kita dekat rumah ada 6 anak. Adakah orang rumah kita masak selama ni hari-hari dia tanya anak kita nak makan apa? Saya tanya, adakah hari-hari dia tanya kita, dan kita sebagai suami adakah dia telefon kita hari-hari dia tanya masak makan apa? Tidak. Dia tetap juga akan masak kerana itu rutinnya. Dan kadang-kadang apa yang dia masak itu kena dengan selera kita, kadang-kadang tidak kena dengan selera kita. Maka kita sebagai orang yang berada dalam rumah, kita tidak ada pilihan. Ada kadang yang sedap makannya banyak, kadang-kadang makan yang tak kena dengan kita. Mungkin kita makan tapi sedikit, tapi memadai, menjamah itu juga sudah memadai. Sama juga dalam masjid, kita berbuat begitu. Perlalu berbagai macam-macam. Di kedai tidak ada jual satu menu, ada menu panas, sejuk, dan juga ada menu pedas, ada menu manis, ada menu masam. Itu yang menjadi tarikan orang. Itu biasanya yang menjadi tarikan orang. Justru itu, insya-Allah kelas yang hari ini, insya-Allah sebagai pemula di majlis, terima kasih tanya kepada Yang Tuan Kuasa. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Taala. Saya nak bercerita tentang satu kisah bagaimana seorang ulama tasawuf ahli sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang tokoh ulama sufi yang terkenal pada zamannya. Ibrahim Adham. Lalu beliau ini ditanya oleh orang-orang yang ada di sekeliling beliau, "Wahai Syekh Ibrahim, aku amat pelik melihat kelakuan kehidupan kamu. Apa yang pelik wahai saudaraku? Aku pelik melihat kamu. Kamu berasal daripada keluarga bangsawan, kamu berasal dari golongan hartawan, kamu berasal dari golongan orang kenamaan. Tetapi aku melihat kamu pelik, kenapa kamu memilih jalan sufi ini sebagai kehidupan? Kamu orang yang ada title, kamu orang yang ada pangkat, kamu orang yang mempunyai berbagai kelebihan. Tetapi amat pelik, pilihan hidup kamu sama seperti kami yang tidak punya apa-apa. Justru itu mungkin ada rahsia di sebalik orang bagi pilihan kehidupan kamu ini. Wahai orang yang bertanya, terima kasih kepada orang yang bertanya. Dan oleh kerana kamu sudah bertanya, akan kuceritakan kepada kamu kenapa aku memilih jalan ini. Kalau saya tanya tuan-tuan, orang sufi, orang tasawuf, agak-agak apa gambaran tuan-tuan terhadap individu ini? Bagaimana cara hidup? Agak-agak? Agak-agak? Nah, adakah dia datang menggunakan Ferrari? Adakah dia datang menggunakan Lamborghini? Itu sudah pasti kita terbayang tubuh susuk yang sederhana, perjalanan hidup
ucapannya sederhana, kata-katanya sederhana, pakaiannya sederhana, betul tak? Kalau kita jumpa orang macam itu dalam hidup yang memang dia tidak mampu, itu tidak pelik. Itu tidak pelik. Macam kita hari ini kenapa tak pakai? Saya zuhud. Bukan zuhud, memang kita tak mampu. Tapi kalau kita jumpa orang yang mampu tapi dia tak nak benda-benda itu, tak gunakan kesempatan itu, itu amat pelik. Syekh Ibrahim bin Adham begitu keadaan. Lalu orang bertanya, Syekh, mengapa kamu meninggalkan kemewahan dan sebagainya, memilih jalan hidup yang sebegini? Dia mengatakan, dalam hidup aku ini, jika perkara yang selalu menjadi prinsip kehidupan aku, jika perkara selalu menjadi prinsip kehidupan aku, di mana saja aku berada, aku membawa mesej ini. Di mana saja aku berada, aku akan memegang moto itu. Pertama dia kata apa? Satu hari besok kelak kita akan mati. Maka simbol kematian, mesej kematian sentiasa ada dalam tubuh badan aku. Oleh kerana kematian sentiasa mengiringi aku dalam kehidupan, dalam percakapan, dalam kehidupan, maka aku berhentikan untuk ketamakan dunia ini buat semacam luar. Kau nak berebut itu kau punya pasal, MP Koko, JP Koko, kau punya pasal. Aku tetap juga memilih bahawasanya bila mati besok kita tetap akan sampai ke kuburan. Kita lahir daripada tempat yang sama, daripada rahim ibu, dan kita akan balik ke tempat yang sama, iaitu alam barzakh kuburan. Sama, tidak ada beza orang miskin, orang kaya, pangkat tak pangkat, raja atau orang, semua kena balik ke sana. Mula tempat yang sama, balik tempat yang sama. Nah, apa lagi yang kamu inginkan dalam kehidupan? Adakah kamu ingin bergaduh, bercakar, bermusuh dan sebagainya hanya kerana habuan dunia yang sedikit? Sedangkan kita balik dari tempat yang sama, kita bermula dengan yang sama, kita balik tempat yang sama. Hari ini mungkin kamu berbatah, kamu menang. Hari ini mungkin kamu berebut, kamu dapat. Hari ini mungkin kamu bercakaran, kamu diangkat. Tetapi ingat, satu hari kita akan bertemu tempat yang sama, iaitu kuburan. Dan aku ingatkan kepada kamu bahawanya kamu dengar hantar siapa saja status di dalam kuburan, kamu dengar di dalam apa yang ada. Apa yang ada bagi tahu kepada aku. Kalau kamu hari ini menghadiri majlis pertemuan raja yang angkat, bagi tahu aku apa yang ada dalam liang lahat. Kalau kamu pernah hadir majlis orang kenamaan, buktikan kepada aku apa yang dibawa ke dalam itu. Buktikan. Kalau takdirnya rakyat jelata yang mati, miskin, hina yang mati, apa yang ada di itu? Tidak ada apa yang berbekal. Tidak ada satu orang pun yang boleh membawa harta dunianya bersama untuk tinggal diam bersamanya di dalam masyarakat, di dalam barzakh Allah Ta'ala. Tidak ada. Hari ini kita tidak nampak apa yang diceritakan Ustaz. Biasanya apa? Hari ini mata kita terbuka, ini pandangan dunia, maka barzakh itu terhijab. Kelam, padam saja, tutup saja mata dunia, hijab. Apa orang panggil barzakh pula terbuka. Hari ini nampak alam barzakh, nampak? Basuh dengan air mung 4 botol, ambil air zam-zam satu muka, tak akan nampak alam barzakh. Tak akan nampak. Tetapi ingat, satu hari ketika kematian mendatangi kita, mata kita tertutup. Ketika itu zahir mata kita tertutup, tetapi kita sudah dibuka satu lambaran baru, iaitu lambaran barzakh. Allah. Ibrahim bin Adham, apa gunanya kita berebutan? Apa gunanya kita bercakaran sedangkan bermusuhan dan sebagainya, sedangkan kita menuju tempat peta yang sama, parking yang sama, kita nak parking sama-sama, lot parking sama. Orang kaya pun parkingnya begitu, luasnya begitu, orang miskin pun begitu. Tidak pernah kita dengar orang biasa paling kaya kuburnya luas 12 kali 12 macam ini rumah CBD. Belum. Siapa yang pernah kali kubur? Bagi tahu saya, kubur paling besar dekat Jasin. Pakai BO. Pakai BO. Toke BO pun pakai campur tu. Yang main-main. Tentang kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita bermula tempat yang sama, rahim ibu, dan kita akan berhenti tempat yang sama, cuma lokasinya berbeza. Mungkin di Simpang Gerayung, mungkin di sini Air Baru, mungkin di Kesang, mungkin di mana, tapi tetap juga sama, yaitu kuburan. Bermula tempat yang sama, berakhir tempat yang sama. Justru itu aku meninggalkan segala kemewahan kehidupan, kerana yang aku tahu bila tinggal dalam kubur pasti aku akan bersendirian. Tidak pernah lagi kulihat orang kaya membawa pengawalnya bersama untuk masuk ke dalam kubur. Belum.
Kalau ada pun anak-anak yang menimbus jenazah si ayah, si ibu, maka apabila tanah paras lutut, apa berlaku? Adakah dia duduk sekali dalam gua? Apa berlaku? Dia akan melompat keluar sebab dia takut dikebumikan sekali. Takut dia Ustaz, takut. Sebab dia akan mengatakan yang pergi-pergi Ustaz, yang hidup teruskan hidup. Apa itu kata sayang, cinta, lautan api, nanti gedang. Kamu yang mati tak mati, yang hidup tetap hidup. Sampailah kita ke kuburan. Di saat kuburan kamu pasti akan berseorangan. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Walaupun isteri kamu tiga, seorang pun tak ikut. Tahu? Apatah lagi kalau anak-anak pasti dia tak ikut. Tahu? Dia akan menangis sehingga mencari bajunya. Tetapi bila dia ajak ke kuburan bersama, belum tentu dia mau. Dia boleh melaut daripada tadi malam tadi sampai ke petang besok, tapi masuk kubur sama, dia tak mau. Kerana apa? Kasih sayang sudah terbatas Ustaz. Kasih sayang sudah terbatas, terhad. Sayang sekadar melihat tetapi tidak mampu untuk bersama. 30 tahun tidur sebentar, hari pertama, malam pertama berada jenazah, berada di ruang tamu, si isteri tidak akan mendekati. Kerana sudah ada perbezaan kehidupan Ustaz. Satu sudah masih berada atas muka dunia, satu sudah berada di ambang barzakh. Maka kasih sayang terus terputus Ustaz. Maka bila kamu turun nanti dalam kuburan, kamu ataupun kita tetap bersendirian. Justru itu, apa gunanya sanjungan ramai, apa gunanya kehebatan yang melimpah ruah, tetapi akhirnya kamu akan menjadi bangkai dan kita semua akan bersendirian. Biasanya adanya bila manusia sendirian, dia tidak mampu berbuat berbagai-bagai perkara. Tak boleh kan? Kita kalau semua seorang edit tak boleh, kita akan diam. Apatah lagi kalau kita, apa orang panggil, seorang dalam masa yang lama tidak boleh dibantu dan sebagainya. Berakhir sudah perjalanan hidup seorang manusia bila diletakkan di barzakh ataupun diletakkan di mana? Di tiang-tiang lahat, maka seorang pun tidak boleh membantu urusan itu. Dan manusia semua, baik saudara mara, baik anak pinak, hanya mampu memerhati saya. Memerhati, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, aku ambil kesadaran itu, aku ambil kesimpulan itu, bahawasanya dalam hidup ini aku perlukan ataupun lebih tumpukan perkara yang aku akan hadapi berseorangan berbanding perkara yang aku hiburkan untuk beramai-ramai. Aku lebih fikirkan diri aku daripada aku fikirkan orang ramai, baik aku fikirkan diri. Di saat aku ramai mungkin ada orang yang membantu. Di saat aku berseorangan besok siapa yang membantu? Mungkin barangkali takdirnya pula hari kematian kita malam tu boleh sepak akhir pula Liga Malaysia. Melaka bertemu JDT. Agak-agak macam mana? Berapa orang yang akan tahlil? Berapa orang yang akan tahlil? Berapa orang yang akan tahlil? Mungkin tahlil pun dipesan kepada imam. Perintah imam malam ni ada live lah. Ada bola live lah. Final dia bang. Maka kita kata apa orang panggil kawan dan sikit atau ringkas dan sikit tahlil. Ingat, di hari ini kita bermegah apabila disanjung oleh orang ramai, tapi saat satu detik kita akan bersendirian. Berfikirlah kita. Masuknya kita ke liang lahat, pakaiannya sama. Pakaiannya sama. Pernah tengok tak tuan-tuan orang ke bumi pakai kain kapan warna hijau, oranye, purple? Pernah? Tak pernah tu. Orang tengok, pernah tengok? Orang perempuan bersama orang lelaki bersama kainnya sama putih. Tidak ada kain yang dibuat bentuk kebarung ataupun baju Melayu cekak musang kepada kain-kain kapan. Tak ada. Dia tak boleh buat permintaan. Dia kata, kita telefon Majid Ibadullah, bapak saya dah meninggal ni. Okey, baik, kita akan datang uruskan perseminan. Tapi saya ada permintaan lah. Apa dia? Dia bapak saya dulu meninggal, dia kata nak pakai baju cekak musang. Imam cakap apa? Saya banyak dia lagi nak cakap musang, nak cakap langsung, saya tak sempat. Saya nak sempat nak buat cakap-cakap. Jadi saya kembalut dia, itu awak nak buat cakap, awak sendiri. Saya tak ada masa buat cakap. Orang perempuan pun dia tak ada nak buat pattern baju kurung, lepas baju kurung pahang dalam bentuk apa, kain kapan. No, balut aja cukup pahang, tukar aurat pahang. Sebenarnya membalut itu hanya nak menutup aurat. Tidak perlu berpesel-pesel dan sebagainya. Boleh faham? Maka ingat, satu detik kita pasti akan berseorangan. Balik ni, kita tengok anak kita, kita tengok isteri kita, kita diam saja. Kita tengok, kita bagi tahu dia, kita kata apa? Asal bang, senyap je. Aku baru dia kontak sekirau sekarang. Bagaimana saya sayang awak, saya anak, saya anak. Tapi satu hari kita tetap
Dan saat itu segala apa yang kita miliki, kemewahan, kemasyhuran, pangkat darjat tidak boleh membantu kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Pasti kita akan diam di sana, dan ketika itu Ustaz mengatakan segala kemasyhuran dunia terpaksa ditinggalkan dan dilucuti. Akhirnya pulanglah kita bersendirian untuk menghadap Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Ibrahim Adham mengatakan, apabila kita sudah bersendirian, diletakkan di dalam bawah kuburan, diletakkan di liang lahat, kita kena ingat kita pasti akan didatangi oleh malaikat untuk mempersoal, mempertanggungjawabkan, berbicara tentang amal kehidupan semasa kita hidup di atas bumi. Bila kita pergi orang kuburkan jenazah, orang akan bertanya, imam akan bertalqin, betul tak? Wahai saudaraku, janganlah kamu bentar, sebentar lagi kamu akan didatangi oleh dua malaikat Allah. Mereka itu akan bertanya kepada kamu tentang beberapa urusan, maka jawablah ia dengan tenang. Justru itu, wahai saudaraku, janganlah kamu gentar, kerana kedua-duanya juga adalah daripada makhluk Allah Ta'ala. Ingat tu, itu adalah talqin. Maka Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, ingat setelah kita diletakkan, urusan masih belum selesai. Urusan masih belum selesai. Pulang saja anak isteri kita, pulang saja harta kita, maka amal kita sudah mula dipertikaikan oleh Allah. Ketika kamu ramai tadi kamu bertalqin, ya, kamu masih lagi diberi doa. Mereka balik saja, urusan manusia terhenti. Sekarang urusan kamu bersama Munkar dan Nakir. Tidak ada jalan puasa yang boleh membantu kamu. Tidak ada orang yang boleh menggapai tangan kamu di saat kamu berseorangan. Sekarang fikirkan, wahai saudaraku, apa yang boleh kamu lakukan saat itu? Apa? Beritahu saat itu apa buat? Mungkin sebelum mati kamu terkenal seluruh daerah Jasir. Cuba beritahu kalau malam ini berlaku apa-apa, daerah Jasir mana nak tolong kamu? Beritahu. Antar surat ramai-ramai mengenangkan bahawasanya awak adalah orang paling kaya, paling hebat dalam Jasir. Minta ziarah kubur saya malam ni, malam tamu. Agak berapa orang datang? Berapa orang datang? Masa hidup dia orang lalu hormat angkat tangan, mati insya-Allah tak ada apa-apa. Mati tak ada apa-apa. Mati dalam keadaan mati begitu. Ingat, kamu akan mula dipertikaikan tentang amalan Allah. Maka amalan itu terhenti. Bisa mata Ibnu Adam, inqata'a amal. Bila matinya anak Adam, terputuslah segala amalan. Ya Allah, solat tak boleh, zikir tak boleh, tasbih tak boleh, sedekah tak boleh, semua terhenti. Untuk pribadi, secara pribadi, amalan secara pribadi, dia terhenti. Kalau dulu rajin ke masjid, sudah terhenti masjidnya. Kalau dulu rajin bersedekah, terhenti sedekahnya. Kalau dulu menziarahi anak yatim, berbaik dengan yatim, terhenti, semua terhenti. Nah, sekarang kamu hanya berlindung, bergantung dengan amalan yang pernah kamu lakukan. Tidak ada orang boleh mengganggu kita ataupun membantu kita saat itu. Saat itu tidak ada. Maka di saat itu kita perlu berhadapan dengan Munkar dan Nakir, bertanya tentang beberapa soalan yang perlu kita jawab. Dan ingat, selalunya kita akan solat jenazah, kita akan berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah kubur si fulan ini satu taman daripada taman surga. Wala taj'al qabraha, jangan jadikan orang panggil kubur si fulan ini, ya Allah, hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api yang penuh dengan kesengsaraan, azab dan sebagainya. Allah, di saat kita diletakkan di dalam kuburan, mayat diletakkan kuburan, semuanya hilang begitu saja. Apa maksud hilang? Segala keistimewaan hilang. Maka ingat, ketika mana satu hari Sayyidina Utsman sedang duduk di kuburan dan menangis dalam keadaan tergesa-gesa. Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, duduk di sisi kuburan dan menangis secara tergesa-gesa. Lalu para sahabat saya lainnya lalu di hadapan Sayyidina Utsman dan melihat pelik akan perlakuan Sayyidina Utsman. Bila tengok Sayyidina Utsman menangis dengan begitu kuat, lalu para sahabat mendekati Sayyidina Utsman. Lalu Sayyidina Utsman ditanya, wahai Utsman, apa yang kamu tangisi saat ini? Ini orang panggil ini hanyalah kuburan biasa saja. Apa yang menyebabkan kamu menangis dalam keadaan sedemikian? Wahai para sahabatku, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang terselamat daripada tempat ini, insya Allah di mahsyar dewan yang lebih besar dia akan terselamat. Tapi andai kata takdir di sini dia lelah, dia penat, di dewan yang lebih besar dia akan lebih penat. Dia akan lebih penat. Tuan-tuan main futsal dalam kawasan luas, dalam surau, dalam masjid dia pun lelah. Kalau saya bawa pergi sendiri biasa dia tak main dia. Main futsal Saudi, kejap-kejap pegang apa? Pegang kawan dawai. Oh boleh lah. Baru lagi buka. Kalau saya kata minggu depan kita nak bawa pergi stadium biasa, nak kata macam mana? Larian tu, permainan. Sila-sila buat gol 1 je Ustaz, tak payah gol 2. Sempat nak lagi sana. Kalau sempat lagi sana nak patah balik tak boleh Ustaz. Kubur ni tempat yang orang panggil dia akan jadi yang eksklusif, baik dan juga sebaik-baiknya kepada penghuninya. Justru itu, barang siapa yang memasukinya perlu berhati-hati. Nak hidup atas muka dunia perlu berbekal. Nak duduk dalam kuburan, dalam barzakh juga berbekal. Atas muka dunia berbekal dengan wang ringgit. Tetapi wang ringgit bekalan untuk hidup dunia, dia akan terhenti terbatas bila kuburan dibuka, maka wang ringgit sudah tidak memadai. Belum pernah lagi kita melihat orang Islam dikuburkan bersama di bawah ketiaknya duit 500. Sebelah sini 500, sebelah sini itu belum lagi. Kerana tidak boleh berbuat apa-apa dengan harta itu. Tidak boleh buat apa-apa. Saking harta dunia selagi mana kuburan tak terbuka, dia masih bernilai. Terbuka saja kuburan, dia sudah tidak ada nilai. Hidup kita ini kerja bagi nafkah, kerja bagi nafkah. Sebenarnya nilai jasad kita hanya 700 je. Kalau timbangan harta dunia. Kita kerja 33 tahun, 34, 35, kita simpan 400 ribu, tapi nilai body kita, nilai body kita last kali market value hanya 750. 600 siap untuk jaga kuasa masjid dengan kapan dan sebagainya. 150 untuk makan minggu 3 hari 3 malam. 750 harga body kamu. Yang kita kerja siang malam tak jumpa orang tak kenal Tuhan. Sebenarnya body market value kita hanya 750. Mam, sini berapa? Value market orang value market orang Jasin. Lagi kurang. Ustaz dah up 50 punya. Bukan 700, 650. Itu pun tengok kalau mampu. Kalau tak mampu kira bajet 10 orang je main jalan ni. Yang penting jenazah sebenarnya. Value market kita 650 Jasin. Mungkin di Subang Jaya tinggi sikit lah. Sebab ikut value market tanah. Tapi di sini 650. Balik kalau tak tangan kat sini, ya Allah engkau kita ni lagi sana lagi sini cari harga. Ustaz kata agak-agak kita punya harga untuk nak makan sebab tu. Tentang ada kereta. Kereta kan? Saya tanya kereta tuan kan kedai. Berapa tu kan? Oh beli $48 ni kita. Berapa ada beli? $48. Selalu ya? Habis berapa? $7,500. Gila tu. Kau beli 44 itu dulu mah. Sekarang sudah turun ni agak. Lu kecil banyak malu tua. Siapa orang tak bawa LP menolak. 650 nilai. Terlalu murah. Terlalu murah. Balik ni ingat kan? 650. 650. Value market teruk je tu. Memang teruk. Kita susuk nilai kan. Kita adalah bakang susuk nilai kan. Tengok jenazah ikut keperluan. Maka kita tidak ada amalan yang boleh membantu kita, melainkan amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan. Maka ingat, hidup atas muka dunia berbekal, hidup di akhirat juga berbekal. Maka bekalan akhirat, bekalan pada apa orang panggil alam barzakh tidak boleh dimulakan di alam barzakh, tapi dia bermula di atas muka dunia sebelum kita masuk. Sebelum kita masuk mesti kokkan. Betul tak? Sebab di dalam kuburan ada apa? Soal jawab, ada tunggu-tunggu. Mana-mana orang atas muka dunia ni bila nak kena tunggu-tunggu, apa perasaannya? Saya tanya. Tuan-tuan dah pernah kerja kan? Ada pengalaman kan? 2-30 tahun kerja. Tapi besok pagi ada tunggu-tunggu. Agak-agak malam ni tidur macam mana? Saya tanya. Jawab. Mengigau. Yang dah kahwin besok nak kahwin pun hafal rukun nikah ada 5. Ada lagi, nanti perempuan lagi, ijab, kabul, saksi. Dah pernah berkahwin 30 tahun, malam ni pun tak terima.
persediaan untuk muka dunia alhamdulillah Ustaz, semua dah ada Ustaz. Tetapi kita yang kurang hari ini adalah persediaan untuk ke alam barzakh akhirat tak ada. Atas muka dunia semua insurans kita ambil, insurans kuku, insurans rambut, insurans mulut telinga, semua kita bayar. 280 setahun, sebulan. Asal apa ini? Oi, jangan masalah. Besok apa hal presiden aku nak jawab. Ini mainan dunia, jangan takut. Tapi ada satu lagi insurans yang perlu kita ada, iaitu insurans akhirat. Ini kalau tak bawa, ini jadi masalah. So, insurans dunia tak ada, tak apa. Tak boleh pergi hospital bayar. Duduk GH 6 bulan pun dia takkan halau lah tuan. Cari dekat saya kan. Kalau negara kita ni punya baik macam ni, tentang sakit apa, kadang-kadang yang banyak kat sana minta keluar. Bukan Dr. Suwadi, minta keluar. Percaya kita cakap saya? Percaya kita cakap saya? Dr. Minta tu bukan doktor kesemua yang balik tu. Dr. Suwadi, ada yang minta. Siapa nak duduk sejak lama? Tak? Video saya. Duduk 4 hari kan, saya kena masuk buat. Doktor suspek lagi. Saya nak balik, doktor cakap apa? Duduk dulu kata ini, duduk. You ada MC, you government staff dia tak apa, duduk. Saya kata saya bukan mau duduk, saya mau balik. Saya bukan mau duduk. Orang sehat, duduk sekitar pun jadi sakit. Orang sakit 20 kata, kena tahan buat jadi 60 kata. Darah tinggi 140, tahan buat jadi 188. Tekanan. Itulah. Maka amal itu tidak ada. Kita masuk besok di alam akhirat, pasti kita perlukan amalan. Amalan itu bermula dari sini. Nah, amalan itu berbagai-bagai Ustaz. Ada orang amalannya, kita mesti ada satu amalan yang jadi rutin kehidupan kita. Ada orang dalam hidup ini amalannya semayang. Ada orang tak boleh. Ada orang tak mampu buat semayang. Ada orang kerja semayang sunat juga dan ada orang tak boleh. Maka alhamdulillah berbahagialah dia dengan amalan itu. Mudah-mudahan amalan itu menjadi pendidik untuk dia bila berada dalam barzakh untuk menjadi perisai untuk menjawab persoalan mungkar dan juga nakir. Silakan. Ada orang Ustaz, dia tidak boleh solat Ustaz. Solat dia tak boleh masuk. Tapi dia suka bersedekah. Silakan. Ada orang memang satu hari bersedekah. Ada orang tak boleh sedekah. Siapa dekat sini sedekah hari ini? Tak boleh. Dia benda ni hanya orang tertentu je boleh buat. Tertentu je. Sedekah apa semua boleh buat. Ustaz pun tak boleh buat lagi. Tak boleh. Tapi saya ada jumpa satu orang yang bersedekah tiap-tiap hari. Saya ada cerita dulu bagaimana. Di sekolah saya, ada satu gan jaga. Dia hari-hari dia hantar isteri dia jadi ganak. Jadi setiap hari saya tengok, kebetulan kali itu saya jumpa dia, saya nak ke sekolah, jalan ke sekolah bagi Jumaat pada baca Yasin dan juga Hafiz. Saya jalan, saya nampak dia menangkap isteri pun kucing hambat. Bila saya kata kucing hambat, pelik jawab ni. Lepas tu yang dipelikkan saya, dia tak terhenti. Dia turun dalam rumah ni, dia tak layan kucing tu. Lepas tu dia pusing motor, dia pergi belakang sana. Kucing tiga dia. Banyak tu kucing lah. Saya jalan, pergi ke sekolah tu, saya nampak dia tengah menjanggung tepi pagi. Rupanya apa dia buat? Dia bagi makan kucing. Di saat barangkali saya terfikir, di saat ketika itu satu rezeki pun belum masuk ke dalam mulut dia, tetapi dia sudah melakukan sedekah. Walaupun dia tidak mungkin barangkali berpelajaran yang tinggi, walaupun income-nya mungkin susut nilai tidak tetap macam kita, walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi hari ini dia telah muliakan kehidupannya dengan satu orang panggil amal yang terbesar dalam kehidupan. Saya tengok tu saya terpukul. Saya terasa macam aku yang hebat pakai macam ni, satu sen pun belum sedekah. Orang begini, naik motor begini, dalam motor yang sederhana, sudah melakukan sedekah. Dan saya tengok benda ini setiap hari. Di situ Allah Ta'ala menguji kita. Kita bangga dengan kedudukan pangkat, jawatan, DG, DS, SD, SS. Itu bukan tandingan di sisi Allah. Tetapi orang itu tadi, saya menyangka, tak maaf rasakan saya salah, mungkin pelajarannya tidak tinggi. Mungkin. Dan mungkin dia tidak semewah kita, makan pun tidak sehebat kita di rumah. Tetapi dia sudah melakukan dan dia buat itu tanpa meminta apa-apa balasan. Sebab apa? Dia pun tidak mengenal kucing itu pun tak mengenal dia. Bukan dia bagi macam makan nasi basi ke rumah kita tu, dia bagi kriskis. Hari itu
saya minum dekat satu kedai dengan kawan saya tengah minum, saya tengah makan ayam, ada kulit, saya tengok kucing. Saya pun bagi kulit tu dengan tulang tu. Kawan saya depan dia tak kerja tetap, kerja biasa. Dia bangun dekat kedai tu, dia ambil satu telur ayam, dia bagi depan saya kucing tu. Terpukul lagi saya. Ya Rabbi. Aku ingat mesti tak ada okey dah. Kita tak boleh fikir manusia macam tu. Dia punya hati tak tahu macam mana. Dia ambil seketul panas, dia balik. Saya belum pernah jumpa dia. Betul-betul Allah Ta'ala tunjuk depan saya. Dua benda ni betul-betul Allah Ta'ala tunjukkan depan saya. Kamu jangan heran, kamu macam-macam pangkat itu ini. Ingat, dari segi amalan Allah Ta'ala tidak melihat itu. Nah, aku datangkan kepada kamu buat hamba, aku tunjukkan lebih hebat daripada kamu. Kamu mengajar majlis siang dan malam, jangan macam ini. Tapi aku tunjukkan kepada kamu satu manusia. Tengok. Kamu pergi kerja pakai tie kan? Kod 8 lapis kan? Sekarang aku tengok. Kau tengok ni. Kau bayangkan kau dengan dia. Betul-betul Allah Ta'ala bagi kita satu biji. Betul-betul ni. Depan saya. Apa gitu kan? Saya ingat dia bangun, dia nak pergi basuh tangan. Jangan ke apa. Sebab dia belum sarapan. Dia ambil. Seketul kalau kita seketul ke pipi tu. Gila setengah ni. Dia letak apa? Apa kan? Kita tulang tu balik dekat ke jauh. Baik. Dan lah bagi tulang suruh kucing berlari pula. Kucing tu berlari sampai penat. Tengok Allah sendi tulang. Ingat saya lari jauh. Seketul sendi tulang. Itu pun yang tak boleh mama. Kalau boleh mama, apa-apa kucing tu tak dapat. Boleh faham? Jadi Allah Ta'ala di dalam hidup ni amalan ni. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ya, jangan tinggal semua. Ada satu beberapa perkara dalam hidup ini manusia dia ada amalan-amalan yang tertentu. Maka Allah Ta'ala berikan kelebihan itu. Ada orang boleh solat, ada orang dia tak boleh solat banyak dan dia tidak boleh bersedekah, tapi dia boleh baca Quran. Silakan. Itu semua bakal menjadi apa orang panggil pendinding eratkan sahabat karib kamu di dalam kubur. Silakan. Lepas hisab ngaji, apa itu ngaji. Silakan. Ada orang melazimi anak yatim, dia boleh buat. Silakan. Apa saja benda kebaikan, carilah di sini untuk dibawa bekal sebelum sampai di akhirat. Kita pasti akan berhenti di stesen barzakh. Di situ, di tempat itu juga dia memerlukan amalan untuk menjadi pendidik dan juga perisai buat kita. Silakan. Ad-dunya darul amal. Orang panggil Imam Ali rahimahullah ta'ala. Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk kita bekerja, untuk kita mengumpul amalan. Wal akhirah darul jazaa, dan akhirat adalah tempat untuk kita mengumpul tuaian kita, mengutip hasil kita. Jadi justru itu kesempatan hidup atas muka dunia, beramallah kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan tentang bahawasanya bersedialah, bersikap baiklah, berubahlah dalam kehidupan. Berubahlah, jadi safinataka, perbaharui tentang bahtera kehidupan kamu. Fa'inal bahru amikun, bahawasanya dunia ni ataupun lautan ini terlalu dalam. Dalam hidup ini semua benda perkara kita ini semuanya berbeza daripada kecil sampai ke hari ini. Adakah tentang hidup daripada kecil sampai hari ini ketawa hari ini? Saya tanya. Siapa yang ketawa hari ini? Dari lahir sampai sekarang. Saya tak berhenti saya. Ketawa dia, tak tahu macam mana. Dia pembanding orang cakap, dia ketawakan apa sah, wayar putus. La ilaha illallah putus. Wayar dah bersangkit sah. Patut dia ketawa je, orang azan pun dia ketawa, orang komat pun dia ketawa. Patut pun saya ketawa. Pasti dalam hidup kita ini ada gelombangnya, tuan-tuan. Fa'inal bahru amikun, laut terlalu dalam. Kadang-kadang kapal kita lalu di dalam kehidupan, kadang-kadang kita diuji dengan sedikit, kadang-kadang diuji dengan ombak yang agak besar, kadang-kadang diuji dengan ombak yang terlalu besar. Maka sentiasa bersedia dalam kehidupan. Bersedia dalam kehidupan. Hari ini tidak seperti cerah seperti semalam. Mungkin petang akan hujan atau mendung. Kalau tidak, besok akan sebaliknya. Jadi justru itu dalam kehidupan kita perlu berhati-hati dalam kehidupan. Dan Imam Ghazali juga mengatakan wa'aziz zadaka, dan perbukukan, kuatkan bekalan kamu. Siap sedia bekal kamu cukup-cukup. Fa inna safar ba'id, kerana perjalanan kehidupan itu jauh, atas dunia jauh, di barzakh jauh, di akhirat jauh. Jauh maknanya apa? Luas, lama. Kita hidup atas dunia lama, perlu berbekal, perlu berusaha, perlu bekerja untuk mencari kehidupan. Nah, bekalan dunia terhenti bila ustaz kata apa? Bila pintu barzakh dibuka, bila tiang lahat dibuka, maka terhentilah bekalan dunia. Nah,
bawa pula bekalan akhirat, bekalan barzakh untuk dibawa terjun ke dalam sana. Di sana juga perlukan bekalan, kerana di situ juga perjalanannya cukup panjang. Perjalanan panjang. Kita selalu cerita, betul tak? Kalau hari ini nak pergi Pemban, bawa RM1 katanya. Hari ini kalau tuan-tuan berani nak pergi Pemban, bawa RM1. Dia tuan yakin selamat pergi Pemban. Kami ingat awak RM3,000. Ayah agak RM3. Anak buah saya kejap-kejap balik. Boleh, kalau kejap dia ambil yang berita dekat. Berapa nak bawa je? RM30 cukup dah. Hari ini pergi Semban. Boleh kan? Boleh. Hari ini Semban. Tak gerak berapa nak bawa? 30. Agak orang Semban kenal kita semua lah. Yang pergi kehebatan di sana. Kalau jadi bapa dia boleh tolong dia lah. Agak pergi Semban. Oh apa? Tak ada main kata saya. Kita tak mahu takkan tangkap. Mari kita kata pergi Langkawi. Aman, pergi Langkawi. Silakan pergi Langkawi. Berapa nak bawa? RM3,000 coklat daim je 800. Coklat daim 800 orang kampung ni. Orang kampung tak nak fikir pula sekilo. Mak dah tu. Setengah kita sorong dia bawa balik. Makin jauh perjalanan kamu, makin sukar untuk kamu bermata balik. Persediaan makin banyak. Atas buku dunia ni memang kamu perlu berbekal. Tapi insyaAllah kalau tersesat di mana-mana, jadi masalah di mana-mana, di Seremban, insyaAllah duduk masjid, insyaAllah orang masjid boleh keluarkan duit 150 balik, dia gaya baru balik baik. Baik. Sebab kita tahu kita pun telefon orang baru, kenal tak haji sekian-sekian, Ustaz Kamil, kenal tak? Ustaz Kamil ngajar orang masjid saya, dia ni dalam masalah kita berusaha. Betul ke dia ngajar boleh? Okeylah. Dia pergi masjid bagi dia 150 untuk dia balik naik bas, naik grab. Okey, silakan. Ada apa ni? Jadi hal tak ada masalah kan? Kalau sesat aku boleh. Saya kita pusat, saya nak balik ke rumah kau. Naik radio kau boleh. Tapi ingat, itu kalau masalahnya di dunia. Tapi ingat, kalau masalahnya di dalam barzakh, kita tak boleh kata bahawa kita tidak ada talian hayat. Ini pergi tak kembalinya. Ini pergi tak kembalinya. Kalau hari ini malam esok orang rumah kita nak ajak kita pergi mana? Pergi Kelantan dengan berjalan-jalan di sekolah ni. Agak-agak malamnya orang rumah kita masak apa kata? Apa persediaan? Lontong, buat ustaz nasi nipis. Kita pun tanya buat apa ni jauh? Pergi jauh ustaz kalau jadi apa-apa hal tengah jalan tak ada makanan payah juga. Tapi ingat ada satu lagi perjalanan yang jauh tapi dia tak boleh patah ni. Maka di situ bekalan perlu lebih hebat. Kerana kamu, kita tidak boleh meminta ihsan orang lain di saat kamu berhadapan dengan mungkar dan nakir. Ketika itu orang lain tidak boleh mencampuri urusan kamu. Allah, dalam 15 lain muka surat Al-Quran ini pada sepanjang hidup itulah yang akan dibawa bersama jenazah kita. Kalau 15 kali kata itu juga dia dibawa bersama kita. Itulah bekalan kita. Kalau hidupnya solat, maka itulah juga dibawa terjun bersama jenazah kita. Kalau tidak, dia juga akan terjun dalam kuburan bersama dengan kita. Hidup ini mudah berbekal. Kalau nak berjalan jauh, nak bawa kawan yang ada masalah ke tak ada masalah? Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ibarat kita nak pergi ke kuburan ni, nak mencari teman, betul tak? Isteri kita nanti memang kata nak hanya amalan saja kita. Baik, amalan terbagi kepada dua, amalan baik, amalan buruk. Nak bawa tiga sekali dengan amalan pun. Nak bawa amalan pun. Baik, nak jalan jauh-jauh, nak bawa kawan yang banyak rekod ke pada kosong rekod. Nak jalan jauh, nak bawa kawan yang banyak, nak bawa kereta yang ada masalah ke kereta tak ada masalah. Ada dua kereta, satu susah start, kita tepi jalan, kejap berasap. Ada satu kereta start, kita berdemung jalan. Nak bawa yang mana? Nak bawa yang mana? Tapi kalau setakat dia terbakau, berasap ke tempat, tak ada hal lagi. Orang Kelantan pergi berkenan, ustaz kita berasap, tinggal je. Tapi kalau satu tempat yang asing, yang kita tidak ada orang panggil tempat berpaut, tempat berpaling, di situ lebih sukar, lebih sukar. Ingat di alam barzakh diletakkan kita sudah tidak punya talian hayat. Isteri kita yang ada di atas kita sudah tidak boleh memanggil, anak kita yang punya jawatan kita sudah boleh datang, harta yang banyak tidak boleh kita turunkan. Tidak boleh. Justru itu ulama mengatakan bila anak ini lahir tangannya tergenggam,
Lahir ingat, tengok cucu kita kalau ada yang lahir baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu ni, buka bedung di tangan dia, bedung tangan dia, tengok tangan dia bagaimana. Bagaimana tangan budak itu? Bagaimana tangan budak itu? Bagaimana tangan budak itu? Adakah begini ataupun begini? Dengar betul? Tak percaya buka. Oi, dah lama tak dapat anak kecil Ustaz. Oi. Biasa Ustaz cakap anak dah senang beranak pula. Budak kecil tangannya biasa gini. Kadang-kadang kita buka ke dia ketat, tetap dia gerak. Itu ulama mengatakan itu simbolik kepada apa? Iaitu tujuan ataupun peribadi manusia itu. Bila dia lahir di atas muka dunia, dia sudah ada sifat menggenggam, dia sudah ada sifat memunya, dan dia tidak akan lepaskan sembarangan. Sebab anak kita kecil, bila berebut mainan dia akan pukul abang dia, kerana dia sudah ada sifat memunya, walaupun mainan lori berharga RM2.80. Apatah lagi kalau berbalak pasang tanah pusaka, palang dia akan. Ingat, manusia bila lahir tak boleh tangannya begini. Sebab dia sudah ada sifat memunya, dan dia tidak mahu berkongsi, dan dia tidak mahu apa-apakan milik dia. Tetapi ingat, bila manusia itu mati tangannya begini. Tidak ada orang yang mati tangannya begini, semuanya begini. Itu juga simbolik isyarat daripada Allah. Ulama mengatakan, walaupun kamu memiliki dapat apa yang kamu inginkan seluruh jalan hidup, ingat satu hari kematian menyebut kamu. Tidak ada satu hari pun yang boleh kamu genggam. Duit 50 besar media kita balik, letak tangan bapak kita, angkat pak, 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 pak gerak pak, gerak pak, pegang pak, pegang pak, pak buku pak, SG pak, pegang pak, pegang pak, gerak pak, gerak pak, gerak pak. Wahai manusia, lihat kedatangan kamu bagaimana, pulang kamu bagaimana. Dan ingat, ini juga dipegang oleh Ibrahim bin Adham. Ingat manusia, tengok berapa, mungkin satu hari itu dia memiliki kekuasaan, kekayaan, keangkuhan, harta, pangkat, tapi hari itu dia menggenggam semuanya. Tapi kalau lihat hari ini, orang saudara maranya menghantar ke kuburan dalam badan, tangan tidak boleh memegang apa-apa. Bahkan nak letak sini pun orang terpaksa angkat. Oh, terpaksa angkat. Tak boleh angkat sendiri. Tak boleh angkat sendiri. Dan yang terakhir, yang terakhir dekat sejam dan sudah yang terakhir. Baik, Ibrahim bin Adham mengatakan, setelah manusia itu mati dihantar ke kuburan, yang kedua masa kedua dia akan bersendirian dan berharap kepada amalan. Dan yang ketiga, soalanku, kamu pernah lihat orang mati pernah dihantar ke mana? Kuburan. Dalam kuburan agak-agak apa dia buat? Adakah dia isap ukur daun, ganggaran kretek dan sebagainya? Tidak. Baca sinar riak pun tidak. Apa dia buat? Sibuk dengan pertanyaan persoalan muka dan akhir. Soalan itu yang ketiga, selepas itu kemana dia pergi? Adakah dia balik ke Sembang Rayu balik, membuat hari sambutan semula, atau menyambut kemerdekaan ke-63 bersama-sama? Kemana? Ingat, apabila kamu sudah berada di masa kedua, kita semua akan menuju masa ketiga, iaitu sama-sama menuruni lembah dan sebagainya untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Allah, ingat kita pernah diuji di padang di bangsa ini dengan berbagai ujian, tapi ujian itu tidak cukup. Tapi ujian sebenar kita apabila kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah, penghujungnya penentunya syurga ataupun neraka. Allah. Soalan aku dia kata, kalau kamu kita disampai di hadapan Allah, apa kata soalan kita, jawapan kita di hadapan Allah? Kalau Allah Ta'ala tanya kita, begitu? Tanya Allah Ta'ala tanya kita tentang hidup kita. Allah Ta'ala tanya kita, apa benda yang kita buat dalam hidup ini? Apa kita nak berhujah, amalan apa yang kita hujah di hadapan Allah? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Soalan pertama tentang hamba terhadap Allah Ta'ala terhadap hambanya adalah soalan. Agak-agaklah kalau soalan itu ditanyakan di hadapan Allah Ta'ala terhadap kita, agak-agak kita boleh jawab ataupun tidak? Saya tanya. Itu soalan checkmate kan? Checkmate kan? Kita main catur, checkmate kita main doa. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Urusan kehidupan manusia yang pertama, amalannya disyawarkannya adalah solat. Ramai orang boleh berbangga pergi hajinya, ramai orang boleh berbangga umrahnya, ramai orang boleh berbangga dengan sedekahnya, ramai orang boleh berbangga dengan bekerja. Tapi soalan yang pertama solat. Nah, jawab ni dulu. Berapa orang berani bertanggung jawab?
start. Tapi ingat, urusan pertama antara soal adalah soalan. Wah, Ibrahim Adham kata, kalaulah soalan itu ditanyakan kepada kita, aku tanya kamu, urusan itu selesai ataupun tidak di kalangan kita semua. Itu yang kamu nak berubah hidup seperti ini yang kamu nak. Kamu ingat kita sama-sama akan berjalan berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia akan tanya kisah hidup kita. Adakah Ustaz, adakah Allah Ta'ala tanya, dia tak tahu? Tanya Allah Ta'ala apa? Tak tahu. Dia sendiri tahu, catatan para malaikat pun ada. Tapi dia sengaja menanya kita untuk nak menghinakan kita, supaya kita mampu berhujah ataupun tidak di hadapan Allah. Sudah mati, pasti kita tidak mampu. Atas kemungkinan kita mempunyai 1000 alasan untuk tidak berbuat itu, tidak berbuat ini. Betul? Lalu Allah Ta'ala panggil kita, kenapa tahu? Sekarang bagi alasan. Bagi alasan. Hari itu kamu pandai berhujah, berdoa dalih, begitu begini. Sekarang aku tanya kamu, kenapa tak buat? Kenapa tak laksanakan? Kenapa tidak patuh? Ibrahim Adham mengatakan, di saat itu aku lebih gentar, lebih takut. Justru itu, dengan 3 sebab ini, kubur akan kita datangi. Seorang dalam kubur pasti akan dipersoal amalan. Pasal ketiga, kita akan sambung di hadapan Tuhan untuk menentukan keputusan kehidupan perjalanan kita, sama ada bahagia ataupun sebaliknya, syurga ataupun neraka. 3 sebab ini ku pilih untuk mengasingkan diri, tidak mahu terlibat dengan semuanya. Kau nak buat, silakan. Boleh buat, silakan. Tidak mahu. Aku tidak mampu kerana urusanku dengan Allah terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan apa yang paling takut adalah yang nombor 3. Sebab nombor 3 adalah final countdown. Jadi hidup masih okey, mati mata buku masih nampak, dalam buku pun okey, nampaknya sedikit, tapi di padang mahsyar ujiannya lebih getir, lebih besar, lebih berbaloi. Justru itu persiapkan diri kita untuk kita menjawab segala orang panggil usaha ini ataupun perkara ini, dan tidak ada satu orang pun yang terlepas. Itu yang paling dibagi. Ibrahim bin Adham mengatakan 3 sebab ini menyebabkan aku meninggalkan segala apa yang memiliki. Kerana apa? Aku lebih memikirkan tentang diriku di hadapan Tuhan berbanding di hadapan. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini. Cukup hampir sejam. Jadi baik. InsyaAllah mudah-mudahan ada perkara yang baik kita boleh kongsikan bersama. Ini hanya minggu percubaan. Just power Allah. Dia kalau terpilih sebelum dia buat puasa kan, dia bagi orang lalu supaya orang apa? Selesa. Kat sini terpilih. Tapi kalau dah sampai masa, tahu dia tu jadi permanent. Langgar. Kadang-kadang dia ori kereta, kita boleh nak test baru, uji lalu, nak kena pasti. Beraya pun sama, dia uji lalu. Tengok ada gelombang ke, ada kereta tercampur ke. Nanti bawa dekat mana, lembu ni tak ada. Macam dia bukan buat apa itu, mari lalu ramai. Mampu semua menjaga, jujur nak masuk kau. Uji lalu betul lah. LPT 2 tu lah. Uji lalu tu, tengok lalu. Lembu pula banyak, jalan, macam-macam. Kenapa sikit? Jadi kita insyaAllah. Jadi itu saja untuk pagi ini sebagai permulaan dia semua. Baik, soalannya adalah orang mati minta disebelahkan, disebelahkan. Biasanya dari keluarga, kawan dan sebagainya. Betul tak? Baik. Hukum itu adalah harus bukan kata wajib, tapi diperbolehkan sekiranya masih lagi mempunyai ruang dan juga tempat. Maksudnya kalau ada satu tempat, satu daerah, satu masjid yang telah mengatakan itu cara kita tanam, dia akan menaik. Maknanya lorong satu ke atas, dia akan mula di atas bawah. Maka seeloknya kita menuruti apa yang telah ditetapkan oleh lembaga masjid ataupun lembaga wakaf. Jangan kita menunjukkan kuasa kita, minta maaf saya tak nak naik kerat, saya nak depan pintu. Ya Allah. Jadi pengurusan itu susah. Memang anda mudah, tapi dia akan menyusahkan perkara yang akan datang. Justru itu tak ada masalah. Tapi kalau ada kelonggaran di tempat itu memang beramal dengan perkara itu. Ada orang tempat memang beramal dengan benda itu. Ahli keluarga dia seperempat, silakan. Kalau dia masih mampu dan punya ruang tempat, tak ada masalah. Tapi jangan sampai berbala, timbul perkelahian dan sebagainya. Tidak baik.
Ini tidak baik. Berbincanglah baik-baik. Berbincanglah baik-baik. Tak ada masalah sibuk, tak ada dan harus saja. Tidak ada kata wajib, tidak ada mengatakan, tapi harus saja berpandukan keadaan setempat. Kalau ada kelonggaran, kalau memang aman masyarakat setempat begitu, silakan. Jangan sampai pula perbuatan kita, permintaan kita mengganggu urusan orang lain pada masyarakat. Jadi saya itu saja. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tulisan silakan. Sepatah dua kata. Tuhan, para muslimin sekalian, muslimin sekalian, demikian tadi tazkirah duha pasal tentang destinasi kita, hala tuju kita, kemana akhirnya, dan pendapat Syekh Ibrahim tadi sangat menarik pasal. Saya kira kita kalau akan datang kita nak teruskan dengan kitab ke